هادي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jabatan Kuasa Masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin tempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini diizinkannya kita untuk menyambung pengajian kita yang telah terputus selama hampir 5 bulan. Akhir sekali saya datang bulan 2, hujung bulan 2. Bulan 3 tak datang, bulan 4 tak datang, bulan 5 tak datang, bulan 6 tak datang, bulan 7, hujung bulan 7 baru datang. Mana hampir 5 bulan. Dah dekat setengah tahun. Kenapa? Kerana kita semua dipenjarakan oleh satu musuh yang sangat halus. Musuh yang sangat kecil, yang tak nampak di mata kasar kita, yang boleh memenjarakan orang-orang yang terhebat dalam dunia ni. Semua kena penjara. Panglima tentera kena penjara, presiden kena penjara, raja-raja kena penjara, Perdana Menteri kena penjara, Governor kena penjara, semua seorang. Artis-artis kena penjara. Itulah hebatnya yang tak nampak di mata kepala kita. Boleh memenjarakan seluruh manusia di dalam dunia ini. Dan sekarang masih lagi dia berleluasa. Sekarang ni bagi kita hari ni ada kurang sikit. Boleh tak? Dah kembali kepada 2 angka, 2 digit. Hari ni kurang sikit. 7 saja tak silap saya kan. Hari ni 7 saja. Jadi itulah dia kekuasaan Allah Taala. Kalau tak teringat juga kan Allah saja yang bangang benar ni. Lupa juga dengan kekuasaan Allah Taala. Masih nak melawan Allah juga. Masih nak lalai daripada mengingati Allah. Masih tak tahu berapa ramai dah mati dah. Berpuluh-puluh, ratus-ratus ribu dah mati dah. Disebabkan oleh benda yang sangat halus. Benda yang tak nampak di kita pun. Virus ni lebih halus dari bakteria tau. Siapa ngaji sains tahu lah. Virus lebih halus dari bakteria. Bakteria ni besar sikit. Itu pun tak nampak di kita juga bakteria. Kuman tu, tapi virus lagi besar. Lagi halus, lagi besar, lagi halus. Lagi tak nampak. Itu pun tak terlawan di kita. Betapa kita nak melawan seksa yang Allah nantikan di neraka, di kubur dan sebagainya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak nak banyak mukadimahnya kerana ada SOP yang kena diikuti. Tahu SOP? So apa? So kambing. So ayam. Standard Operation Procedure. Kena ikut. Bila masuk insya je kena berhenti. Kalau tidak nanti kena fine. Ustaz kena fine. Penganjur pun kena fine. Kena apa? Compound 1000. Jadi kena berhenti. Kalau walaupun tak nak berhenti pun kena berhenti juga. Jadi kita kembali menyambung pengajian kita. Tajuk kita ni ialah aktiviti-aktiviti yang kita lakukan harian. Bermula daripada solat subuh, apa kita buat setelah kita wirid subuh, kemudian sampai kepada zuhur, sampai kepada asar, sampai kepada maghrib, sampai kepada isyak, lepas isyak nak tidur. Dan yang terakhir kita baca ialah adab-adab nak tidur. Adab-adab nak mengeluh. Ada adabnya. Jadi pagi-pagi lepas subuh kita wirid dulu, baca dulu ya. Wirid sampai doa. Dah diajar doa wirid-wirid yang doa-doa dah diajar dulu. Ada dalam kitab ni.
Jadi siapa ada kitab yang jawinya buka muka surat 85. Yang Rumi tak, saya pun tak tahu. Tak bawa yang Rumi tu. Iaitu adab-adab nak tidur. Jadi adab-adab nak tidur tu mula-mula dibentangkan dulu tempat tidur tu. Tilam ke, tiko ke apa Nak tidur tu biar macam orang dalam kubur. Kalau boleh. Lambung tu menghadap kiblat. Lambung kanan tu menghadap kiblat. Macam kalau kiblat sana, kepala tang sini, kaki tang sini. Betul, miring, menghadap kepada kiblat. Kalau boleh lah, tak payahlah balik kan ngangkat katil pula boleh benar Kalau boleh. Biar lambung tu menghadap kiblat macam orang dalam kubur. Kemudian sebelum itu bacalah dulu surah-surah yang dapat. Mana yang dapat? Paling kurangnya qul huwallahu dapat ke tak? Kalau dapat surah yang lain tu bacalah surah apa? Alif Lam Mim Tanzil atau Tabarakalladzi biyadihil mulk. Atau suratul Waqiah. Sini ramai orang surah suratul Waqiah apa? Baca. Tak nak tidur Udah habis lagi, udah tak ada, kemudian masih tak mau tidur lagi. Yang selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat ke Nabi. Selawat ni tuan-tuan dan puan adalah satu ibadah yang Allah turut serta. Yang lain Allah tak buat. Tapi selawat Allah buat sekali. Mana tahu Allah kabur. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan malaikat, mereka berselawat atas Nabi. Oleh yang demikian, wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi dengan selawat yang banyak-banyak. Banyak selawat. Berapa lalu lah paling kurangnya 100 kali sehari selawat. Nak selawat pun susah. Nak Allahumma salli ala Muhammad. Selawat lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Selawat juga. Kata-kata jenis selawat. Sebelum tidur tu, selawat dulu. Kemudian zikir dulu. Tak ada yang nak tidur, zikir dulu. Baca bismillah banyak kali. Paling kurangnya baca 25 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Biar dia tertidur ketika sedang berwirid, sedang membaca Al-Quran atau membaca apa saja. Jangan tidur gitu saja. Dan sebelum tidur tu ambil wuduk dulu. Ini dah kita baca ni. Dah kita lalui. 5 bulan sudah. Ambil wuduk dulu. Kemudian biar dia tidur dalam, kita ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tidur dalam taksir. Taksir tu lalai daripada mengingati Allah. Jadi nak tidur tu ada doanya. Ini kita nak baca doa ni kan. Tapi sebelum tu buatlah buat ada 4 perkara yang perlu kita buat sebelum kita tidur tu. Sama ada antara subuh dengan zuhur, atau antara daripada zuhur sampai ke asar, atau daripada asar sampai ke maghrib, atau dari maghrib sampai ke isyak. 4 perkara jangan lepas. Yang pertama, cari mana ada majlis ilmu yang memberi manfaat. Kalau ada orang ngaji, pergi. Jangan tuang. Jangan tumpu perhatian daripada masjid ini aja. Tapi masjid ini alhamdulillah berkata setiap malam ada ngaji. 5 bulan sudah saya ngaji. Udah ngaji pun saya tahu ni. Cuma saya dah prepare tak datang malam tadi. Pasal tak ada siapa ngabur. You no call, I no come lah. You got call, then only I come. Jadi udah prepare tak datang ni. Tiba-tiba ada pula call. Still sementara. Siapa orang tahu, saya minta tahu. Cikgu mana tahu? Dia panggil. Saya pun panggil menantu sahabat saya ni. Ajak dia sekali. Dia pun tak belum. Dia buat tu datang. Kalau tak, kira tak datang tu yang lambat tu. Kira tak datang. Saya tahu dah ada mengaji ni. Saya baca dalam Facebook, Ustaz Sidik Noor dah datang. Lagi sebelum itu saya tahu Ustaz Damuri dah datang. Ustaz Mat dengan tu dah ada. Mat udah ke belum?
Sudah ada saya baca di Facebook lah ya. Ustaz Sidik Noh ada. Jadi udah mengaji. Hari dah bila nak panggil aku ni kita hati saya lah. You know call, I know come lah. Okey, cari mana ada majlis ilmu yang pertama. Tapi ilmu tu biar ilmu yang memberi manfaat. Nah, kemudian ada lagi masa baca Quran. Ada lagi masa baca Quran. Saya dah cakap banyak kali dah baca Quran ya. Baca Quran tu kalau boleh biar bersemak, jangan seorang-seorang ya. Biar bersemak. Kalau seorang-seorang baca kita betul ya jelah. Siapa tak dengarnya. Ya. Biar bersemak. 2-3 orang ada siapa yang agak-agak boleh apa tajwid sikit dia check. Ya. Kemudian baca juga maknanya. Jangan baca gitu aja, baca juga maknanya. Kalau baca Quran saja tak baca makna macam kita nyanyi lagu Hindustan lah. Nyanyi pandai makna tak tahu. Saya pun pandai nyanyi. Ya ho janggeli kahe apa tinta saya tak tahu. Macam itulah kita baca Quran. Cari maknanya dan sekarang ni makna Al-Quran tak ada masalah ya. Kitab-kitab tafsir berlambak. Carilah. Itu sebab saya kata berkumpulan tu. Dah habis orang baca tu, betul baca maknanya. Baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Bukan mesti nak pandai dengan Arab tak. Makna tu ada, terjemahannya ada. Bila kita baca umpamanya, kita baca ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Di sini baru kita faham, rupanya Islam itu dah sempurna ya. Islam itu dah lengkap ya. Islam is already complete. Islam is already perfect. Jadi tak perlu lagi dipindah-pindah, tak perlu lagi diubah suai, tak perlu lagi ditambah-tambah, tak perlu lagi dikurang-kurangkan. Kita kena ambil Islam seadanya. Apa saja kena ikut Islam, kerana Islam itu sudah sempurna. Jadi besok kita tak boleh jawab depan Allah, kenapa kita nak ambil cara lain daripada cara Islam? Mengapa semayang tak ikut Islam? Mengapa puasa tak ikut Islam? Mengapa haji tak ikut Islam? Mengapa pakaian tak ikut Islam? Mengapa kunduri genara tak ikut Islam? Mengapa nikah kahwin tak ikut Islam? Esok apa nak jawab depan Allah Ta'ala? Kerana Allah sudah lengkapkan Islam. Jadi besok tak boleh jawab. Everything is there in Islam. Nothing is left out. Tak ada satu yang tertinggal dalam Islam. Semua ada. Kemudian kalau dia buat satu benda yang bukan ikut Islam, apa kata Allah dalam Quran? Kita baca, kita jumpa satu lagi ayat. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Rugi kalau tak ikut Islam. Jadi apa pun kena ikut Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, berpakaian cara Islam, akhlak cara Islam, perjuangan cara Islam, hiburan cara Islam, sokan cara Islam. Apa saja, whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Karena Islam itu sudah sempurna, lengkap, perfect. When something is already perfect, why do you want to go for something else which are not necessarily perfect? Nampak faham idak-idak. Ini yang ngajar ni tahu siapa orang ni? Sir. Bukan sir pun, sir. Ngajar bahasa Inggeris. Dia bukan melawan saya. Sir. Good morning, sir. Jadi sudah sempurna Islam itu. Walaupun berbagai-bagai usaha orang kafir itu nak mengubah Al-Quran itu, tapi tak berjaya mereka ya. Kerana Allah tak terima. Kerana Quran itu Allah yang pelihara. Ikut Islam. Baru kita faham apa yang terkandung dalam Islam, barulah apa yang kita buat itu mengikut kehendak Islam. Dan Allah datangkan hukum, 5 hukum. Mula-mula datangannya wajib, datangannya haram, datangannya sunat, datangannya makruh, datangannya harus. Kelima-lima ini kita mesti bertindak dengan sewajarnya. Yang wajib mesti buat, jangan tinggal. Yang haram jangan buat. Yang haram tu, kerana hukumnya berdosa.
Yang sunat buat sebanyak-banyak mungkin. Yang makruh ditinggalkan semampu-mampu yang mungkin. Yang harus jadikan ibadah kepada Allah SWT. Bila kita dapat melaksanakan benda ini mengikut kehendak Allah, maka itulah namanya orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Iman ikut cara Islam, amal pun semua amal soleh. Kalau dia beriman dan beramal soleh, apa Allah janjikan? Apa Allah janji kepada orang beriman dan beramal soleh? Syurga. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah ya. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal abadi mereka selama-lamanya. Kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Ya. Forever and ever and ever and ever dalam syurga. Tak ke tak ada. One more time. Tak ke tak ada. Ada. Buat dah. Mudah tak? Itu dia. Allah ada khabar surah Al-Baqarah ayat 82. Bukan jauh. No, boleh jumpa. Sekejap ni. Surah Al-Baqarah ayat 82. Ya. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itu yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Ya. Dan kalau nakkan syurga Firdaus lagi, itu juga Allah janji. Syurga Firdaus yang tertinggi namanya Firdaus. Ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mula-mula beriman, yang kedua kena beramal saleh. Sesungguhnya mereka itu akan diberi syurga Firdaus yang diturunkan kepada mereka. Itu dia ya, suratul Kahfi hujung kali. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghun anha khiwala dan sebagainya. Alright, panjang bercerita. Belum baca kitab lagi, baca kitab. Maka sebelum tidur tu baca doanya. Ya, baca bawah sikit. Bermula 2 rakaat pada supaya apa? Semalam tengah malam tu niat dulu nak bangun malam kan. Niat dulu nak bangun untuk sembahyang tahajud. Paling kurangnya 2 rakaat, ya. Sebelum tidur tu. Jangan meroloh sampai orang dah azam baru bangkit. Kalau boleh bangun sebelum tidur, ya. Kerana apa kata Nabi? Rakaatani fi jawfil laili kanzani min kunuzil bir. Artinya bermula 2 rakaat di dalam tengah malam itu, iaitu 2 perbendaharaan kebajikan, tempat menyimpan kebajikan. Perbendaharaan itu tempat menyimpan harta. Ini bukan harta, itu bukan mas, bukan duit. Menyimpan kebajikan, pahala itu ya. Dapat 2 pahala, 2 perbendaharaan pahala. Di dalam syurga. Dah nunggu di syurga, nunggu kita mati esok. Dah masuk syurga, dah 2 perbendaharaan dah. Kalau tiap malam semalam 2. Kalau dia mati umur 80, berapa dapat, ya? Jadi paling kurangnya 2 rakaat. Bangunlah. Maka perbanyakkan olehmu perbendaharaan itu, akan bekalmu. Karena kita hidup dalam dunia ni nak mencari bekalan. Allah perintahnya, wa tazawwadu, kata Allah, dan cari olehmu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu cari ialah sifat takwa. Itu sebagai bekal kita, ya. Apa kita buat ni dalam dunia ni mungkin tak dapat apa-apa faedah, tapi di akhirat besok baru tahu. Sebagai bekal kita pada hari akhirat. Maka tiada mengkayakan akan dikau oleh perbendaharaan dunia. Dunia ni tak ada kaya macam mana pun. Walaupun dia jutawan, walaupun dia billionaire, tapi dalam dunia tak ada kaya. Kerana semua harta dalam dunia itu Allah yang punya. Tapi kalau kita simpan untuk akhirat, itulah sebenarnya harta kita, ya. Ketika engkau mati, dah mati esok baru hendak ke perbendaharaan tadi, ya. Ya. Harta dunia tak ada apa faedahnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah Al-Quran, ya. Pada hari yang tidak memberi manfaat
Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun, yang tidak memberi manfaat harta-harta kamu dan juga anak-anak kamu. Lantak dan anak kamu pangkat besar macam mana di akhirat besok mereka tak boleh bantu kita kecuali kita ada anak-anak yang soleh yang mendoakan bagi kita. Ya. Kalau dia semayang tak mana bila nak doa kita. Kalau anak tu anak soleh mendoakan kita, itu dah ada lah. Kerana bila dah mati, habis putus segala amal kecuali 3. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin salihin yad'u lah. Bila mati seorang anak Adam itu putus segala amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang memberi manfaat. Sebab tu saya suka ngajar. Daripada model sampai sekarang ngajar lagi. Dulu ngajar bahasa Inggeris. Lepas tu ngajar matematik dan sebagainya. Gini tadi dah ngajar agama pula. Mudah-mudahan ilmu yang saya ajar tu memberi manfaat. Yang ketiga, anak-anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Baik itu tuan-tuan dan perempuan, bila berdoa jangan lupa untuk ibu dan bapa kita. Never forget to pray for your parents. So, jangan lupa apa saja occasion, apa saja majlis, mesti mulakan dengan Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Atau seumpamanya. Bukan mesti yang itu aja, apa saja boleh. Cakap Melayu boleh. Ya, cakap Jepun boleh, orang putih pun boleh. Tapi jangan lupa untuk kedua ibu bapa. Okey, Baik, dan baca olehmu ketika hendak tidur. Itu doanya, ya. Ini doanya. Panjang doanya, Ketika nak tidur tu baca apa? Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dhanbi Allahumma qini azabaka yawma tab'asa ibadak Allahumma bismika ahya wa amut. Kalau tak dapat yang lain tu hafal yang ni. Allahumma bismika ahya wa amut. Yang ini ya, ini aja. Allahumma bismika ahya wa amut. Sekali lagi. Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan nama kamu. Allahumma bismika, dengan nama engkau. Ahya, aku hidup. Wa amut, dan aku mati. Kerana tidur tu sebahagian dari mati. Ya? Kita mati sementara ketika tidur tu. Jadi kalau tak hafal tu, ingat ya. Allahumma bismika ahya wa amut. Boleh hafal? Ada yang benar-benar sampai kena tak hafal lagi ni. Itu hafal. Allahumma bismika ahya wa amut. Sekali lagi. Allahumma bismika ahya wa amut. Cuba saya tengok. 1, 2, 3. Bismika ahya wa amut. Allahumma bismika. Allahumma bismika. 1, 2, 3. Ahya wa amut. Bagus. Pandai murid-murid tadika cikgu ya. Tidak. Allahumma bismika ahya wa amut. A'udzu bika min kulli dhi syarrin wa min syarrin kulli dabbatin anta akhidhu qadiyatiha. Antal awwala falaysa qablaka syai'un wa antal akhiratu falaysa ba'daka syai'un. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffan halaka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfadh liha fahfadha tadi lam tu tadi huruf tadi bagi dalam fahfadha bima tahfazu biha ibadaka salihin. Allahumma as'alka al-afwa wal afiyah. Allahumma ayqizni fi ahabba sa'ati ilaika wasta'milni
Ya bihabbil a'mali ilaikal allati taqrabuni ilaika zulfa kunti zulfa tu ya. Wa tubaiduni min sakhatika bu'dan as'aluka fa'tini wa astaghfiruka faghfirli wa ad'una fastajibli. Itu doanya yang panjang-panjang tu, kalau tak hafal pun tak apa. Saya pun tak hafal. Tapi kalau kau nak baca tu, Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan nama Engkau lah aku hidup dan aku mati. Aku hidup dengan Allah. Kita dah janji tadi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu kita janji tadi kan? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan muka aku, wajah aku kepada kamu yang menjadikan langit dan bumi ini. Bagi apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara hanifan, hal keadaan aku tidak menjadi orang yang musyrik. Aku tidak mensyirikkan kamu. Kita janji tidak akan mensyirikkan Allah Taala. Lepas itu baru janji lagi. Ada janji tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup aku, sesungguhnya semayang aku, ibadah aku, hidup aku dan mati aku semata-mata nak menurut perintah kamu. Lillahi rabbil alamin. Itu janji kita dengan Allah Taala ya. Itu nak tidur begitu juga, janji. Itu dia ya. Kalau tak hafal yang banyak-banyak dia tak hafal. Kawan-kawan yang tadi, Allahumma bismika ahya wa amut. Maka baca olehmu ayatul kursi. Siapa tak hafal ayat kursi yang kat tangan, dia bukan bermula dari luar ilah hukum, dia bermula daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa ilah hukum tu dalam surah lain ya. Dia bermula dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim ya. Itu ayatul kursi. Baca. Bagi mereka-mereka yang menerima, selalu menerima gangguan-gangguan makhluk-makhluk halus, banyak membaca ayat kursi ya. Lari jin tu, lari makhluk-makhluk halus tu bila dia baca banyak itu ya. Orang yang ada masalah mental banyak baca ini, insya-Allah gangguan-gangguan tu akan hilang. Tapi kena yakin lah ya. Baca banyak ayat kursi. Kerana bagi Allah tak ada masalah. Wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bagi Allah tidak ada masalah untuk mentadbir langit dan bumi, kedua-duanya. Bihima tu dengan kedua-duanya. Langit dan bumi tak ada masalah bagi Tuhan. Kerana Allah itu maha tinggi dan maha agung. Wa huwal aliyyul azim. Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Jadi banyak baca ayat kursi ya. Nak tidur tu. Hingga akhir ya. Kemudian baca amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Itu amanar rasul ya. Elok baca tu. Bagus tu. Kemudian apa? Hingga amanar rasul hingga akhir. Hingga surat. Habis surah Al-Baqarah tu penghujung dia amanar rasul ya. Dan baca olehmu qul huwallahu ahad. Ini baca betul-betul. Qul huwallahu ahad. Tarik nafas. Allahu samad. Tarik nafas. Lam yalid wa lam yulad. Tarik nafas lain. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya, wasal penidak, waqaf penidak. Dia nak baca Quran ni kena kalau wasal, kalau waqaf. Kalau nak sambung boleh juga. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Itu boleh. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan macam kita kena ritah lain. Ritah lain qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Itu ngabihkan pulut je. Ngabihkan apa? Nasi minyak je. Tak ada pahala apa-apa. Dia nak waqaf, nak wasal. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu baca qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu ya bukan a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai habis ya.
Kemudian qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Dengar. Malikin nas, ilahin nas. Ya, nas tu 2 harakat atau 4 atau 6 ma'arif sukun ya. Ilahin nas boleh juga. Ilahin nas 2 harakat min syarril waswasil khannas. Jangan min syarril waswasil khannas. Waswa, mana waswa? Waswasil khannas. Ayat ini banyak orang salah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini ada orang salah apa? Allazi yuwaswisu fi. Mana datang suwi-suwi tu? Allazi yuwaswisu fi. Itu sufi itu sin bukan sad ya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu bawah sad. Sudurin nas minal jinnati wan nas. Betul-betul. Dan surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Ya, baca itu. Kalau hafal lah. Kalau tak hafal pun bawa kitabnya atau bawa Quran majmu' tu baca ya. Tabarakallazi. Itu dah suruh ambil uduk tu. Nak tidur ambil uduk tu. Kalau tak hafal ya. Kemudian sikit lagi. Sebelum tidur ya. Dan hendaklah engkau banyakkan zikir hingga tidur, dan sunat dalam tidur itu atas taharah. Nampak tu? Taharah tu apa? Berwuduk. Berwuduk. Tak ada najis. Zahir dan najis batin tak ada. Daripada hadas kecil dan hadas besar. Ya, dan jika ada taharah itu dengan tayamum sekalipun, walaupun tak ada ayuk, tayamum boleh ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa berbuat yang demikian itu, nescaya naik rohnya. Roh tu naik kepada aras, sampai ke aras. Aras tu apa? Aras apa? Lindungan di padang mahsyar, yang tidak ada lindungan melainkan lindungan aras ya. Sampai ke aras. Roh tu, dan disuratkan akan dia pahala bagi orang itu. Orang tu dapat pahala ya. Tulis tu sampai ke aras, ditulis surat ke aras, dapat pahala tu. Sikit lagi boleh ya? Sikit lagi je. Dapat pahala bagi orang itu berbuat sembahyang semalam-malaman. Pahalanya macam dia sembahyang semalam-malaman. Padahal tak ada sembahyang pun, bangkit 2 rakaat je, bukan semalam-malaman. Tapi kalau dia buat itu, dapat pahalanya seolah-olah dia sembahyang semalam-malaman hingga bangun daripada tidur. Maka apabila engkau bangun daripada tidur, maka perbuat olehmu akan perbuatan yang telah engkau ketahui dahulu. Dah kita baca tu. Bangkit ke mana? Ini tandas macam mana? Pakaian macam mana? Dalam tandas macam mana? Ada adab masuk tandas macam mana? Buat macam dulu tu ya. Yang dah kita belajar ni. Tutup kepala. Lagi apa? Pakai selipar. Pakai dalam kitab itu cerpu. Cerpu tu selipar tu ya. Tutup kepala tu. Dengan kain boleh, dengan tuala boleh, dengan kain batik boleh. Dengan apa saja ya. Tutup kepala tu. Payah sangat pergi ambil kebok tu, tutup kepala dengan kebok. Masuk tandas. Jangan bogey aja kepala tu. Nanti diberak, dicirit di setan tau. Setan akan berak dan cirit atas kepala tu. Bila dia aja, tak rasa. Jadi nak tutup kepala tu. Dan masuk tandas kaki mana? Masuk tandas kaki mana? Kaki kiri. Keluar kaki kanan. Ya, itu dia. Dan perbuat olehmu akan perbuatan yang telah engkau ketahui dahulu itu, dan kekalkan olehmu atas kelakuan ini selama ada umurmu. Sampai bila? Sampai dia padam. Buat dia sentiasa. Semua dapat pahala tu. Sekira ibadah tu, masuk tandas ibadah, mamam ibadah, tidur ibadah, apa saja kita buat jadi ibadah. Kalau kita ikut ada adab yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali. Ketahui olehmu, hai orang yang menjalani jalan akhirat, bahawa sehari semalam itu 24 saat. 24 saat tu 24 jam ya. Dekat Arab ni saat. Dekat Melayu jam, 24 jam. Satu sehari semalam 24 jam. Maka jangan engkau tidur dalam sehari semalam itu lebih daripada 8 saat. Jangan lebih daripada 8 jam tidur tu. Jangan sampai 20 jam tidurnya. Kalau 8 jam dia tidur sehari pun, sehari 8 jam, sehari 8 jam, sehari 8 jam. Kalau umurnya 60, apa?
Sehari 8 jam. Kalau umur 80. Berapa? Umurnya 60. Berapa? 1 hari 1 per 1 hari udah habis 1/3 harinya ya. 8 jam 1/3 kan ya? Kan 24 bagi 8 berapa? 1/3 kan? Jadi 1/3. Kalau 20 1/3 berapa? 20 tahun. Umur 20 tahun. Tak ada buat kerja lain, meroloh je 20 tahun. Buat mati. Jadi jangan lebih dari 8 jam. Kalau 6 jam 15 tahun. Kalau 8 jam 20 tahun. Itu dia. Jadi dalam sehari semalam tu lebih daripada 8 saat, maka memadalah engkau jika engkau hidup 60 tahun bahawa hilang 1/3 umurnya. Kalau 8 jam 1/3 umur, 60 bagi 3 berapa? Mana ke murid saya tu? Ngaji matematik dengan saya tu kan. 60 bagi 3 berapa? 20. 20 tahun. Habis gitu aja. Buat mati aja. Kalau tak jadi ibadah. Tapi kalau jadi ibadah? Kalau jadi ibadah? 20 tahun tu dapat pahala. Walaupun dia tidur, walaupun dia merolok, dapat pahala. Alright. Kemudian akan datang kita baca faedah. Nafisah fi bayani salat tasbih wa fadilataha. Itu akan datang. Sembahyang sunat tasbih. Ini dah kita laku selalu kita buat ya. Itu kita ulang kali bulan depan insya-Allah. Dalam masa PKPP ni kena panggil baru datang. Tidak tak datang ya. Kalau lepas tu tak apa. Ikut jadual. Tapi dalam masa ini kena panggil baru datang. Mana tahu ada dia macam-macam SOP kena ikut ya. Alright. Ada bangkangan? Tak ada. Ada soalan? Tak ada. Keep your questions first. Until the PKPP is over ya. Alright. Itu pun dah dekat 40 minit tu. Alhamdulillah. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.